Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini kita masih lagi berada di bab 3 iaitu penaklukan logik. Okey, hari ini cikgu akan ajar macam mana menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Okey, bagaimanakah anda menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk? Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu pernyataan majmuk. Okey, pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Maksudnya gabungan ayat lah. Okey, membentuk pernyataan majmuk. Okey, perkataan dan dalam pernyataan matematik membawa maksud kedua-dua, manakala perkataan atau membawa maksud salah satu atau kedua-dua. Okey. Contoh, gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan atau. Okey, dia bagi pernyataan P, pentagon mempunyai dua perpenjuru. Pernyataan Q, heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Jadi bila kita gabungkan dua-dua ayat ini menggunakan perkataan dan, ia akan menjadi, okey, lihat penyelesaian A1. Pentagon mempunyai dua perpenjuru dan heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Okey, kita just tambah perkataan dan. Okey, jika kita guna perkataan atau untuk menggabungkan kedua-dua ayat ini, ia akan menjadi, okey, lihat jawapan A2. Pentagon mempunyai dua perpenjuru atau heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Jadi di sini kita tambah perkataan atau. Okey, sama juga macam B, kita ada dua pernyataan. Kita ada pernyataan P iaitu piramid mempunyai 5 satah. Pernyataan Q, piramid mempunyai 5 bucu. Okey, jadi ini kita gabungkan dengan perkataan dan terlebih dahulu. Ia akan jadi piramid mempunyai 5 satah dan 5 bucu. Kita hanya ambil 5 satah dan 5 bucu memandangkan perkataan yang di hadapan dia tu sama. Okey, kita just guna sekali sahaja. Okey, seterusnya bila kita gabungkan kedua-dua ayat ini dengan menggunakan perkataan atau, ia akan menjadi, sila lihat penyelesaian B2 iaitu piramid mempunyai 5 satah atau 5 bucu. Okay, seterusnya kita tengok kepada contoh C. Pernyataan P adalah negatif 4 ialah integer. Manakala pernyataan Q ialah 2 ialah integer. Jadi di sini bila kita tengok ayat yang digunakan tu ada perkataan yang sama iaitu ialah integer. Kedua-dua ayat ni, ayat P dan Q menggunakan perkataan yang sama. Jadi kita hanya guna sekali sahaja nanti bila kita gabungkan ayat-ayat ini. Okey, untuk C, kita gabungkan ayat tu dengan perkataan dan. Jadi kita akan dapat negatif 4 dan 2 ialah integer. Manakala bila kita gabungkan kedua-dua ayat ini dengan perkataan atau, ia akan jadi negatif 4 atau 2 ialah integer. Okey, seterusnya kita ingin melihat nilai kebenaran pernyataan majmuk. Okey, di sini ada dua pernyataan iaitu pernyataan P dan pernyataan Q. Okey, jika pernyataan P benar dan pernyataan Q juga benar, bila kita gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan perkataan dan, ia menghasilkan nilai kebenaran benar. Okey, tapi jika kita guna perkataan atau, ia pun akan jadi benar sebab kedua-dua ayat ini benar. Manakala jika pernyataan P benar, manakala pernyataan Q palsu, bila kita gabungkan kedua-dua ayat ini, pernyataan P dan pernyataan Q akan menjadi palsu. Sebab bila kita guna perkataan dan, jika salah satu tu palsu, jika salah satu pernyataan tu palsu, automatik nilai kebenaran dia bila jadi pernyataan majmuk, dia akan jadi palsu. Okey, tapi bila kita gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan perkataan atau, nilai kebenaran untuk pernyataan majmuk tersebut akan menjadi benar.
Sebab dia salah satu, kalau benar, dia akan jadi benar. Okey, kalau kita guna perkataan dan tu, kedua-dua tu mesti benar baru jadi benar. Kalau salah satu tu ada palsu, automatik dia akan jadi palsu bila kita gabungkan ayat tersebut. Okey, sama juga pernyataan P jika palsu, manakala pernyataan Q benar. Bila kita gabungkan menggunakan perkataan dan, ia akan jadi palsu. Sebab salah satu ni dah palsu. Bila kita gabungkan dengan perkataan dan, dia akan jadi palsu. Tetapi, jika kita gabungkan kedua-dua ayat ini, P dan Q, kita gabungkan dengan menggunakan perkataan atau, ia akan jadi benar. Sebab atau ni salah satu. Salah satu tu maksudnya, kalau dia dah benar, maksud walaupun ada yang salah, dia tetap akan jadi benar. Okey? Seterusnya, jika pernyataan P palsu, manakala pernyataan Q juga palsu, bila kita gabung kedua-dua ayat ini menggunakan perkataan dan, ia tetap akan menjadi palsu. Sebab kedua-duanya dah palsu. Okay. Manakala bila kita gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan perkataan atau, nilai kebenarannya juga akan menjadi palsu. Sebab kedua-duanya palsu. Dia tak ada benar. Jadi palsu lah. Okay. Okay, contoh 7. Okay, tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. Okey, di sini ada contoh A sehingga H. Okey, kita tengok nilai kebenaran dia bila kita gabungkan kedua-dua ayat tersebut. Okey, mula-mula kita tengok A. Pernyataan P dia kata 2 lebih besar daripada 4. Pernyataan ini adalah palsu. Sepatutnya 2 lebih kecil daripada 4. Jadi kenyataan yang dia bagi ni adalah palsu untuk P. Okey, kita lihat pernyataan untuk Q. Pernyataan untuk Q dia bagi tahu negatif 5 lebih besar daripada 4. Yang ini juga palsu kerana seperti yang kita sedia maklum, negatif 5 adalah lebih kecil daripada 4. Jadi bila kita gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan perkataan dan, dia akan jadi 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Nilai kebenaran dia juga akan jadi palsu. Sebab kedua-dua ayat yang tadi tu palsu. Jadi bila kita gabungkan, dia masih lagi palsu. Okey. Seterusnya kita lihat B. Okey, pernyataan P, X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5. Yang ini kita nak tentukan dia palsu ataupun tidak. Kita cuba masukkan nilai X ni. Contohnya X sama dengan 1. Okey, masukkan X sama dengan 1. Jadi X tambah 1, 4. Sini X tolak 5. Kita gantikan X dengan 1. 1 tolak 5 akan dapat negatif 4. Jadi nombor positif lebih kecil daripada nombor negatif. Palsu lah. Sepatutnya nombor positif lagi besar daripada nombor negatif. Jadi kebenaran untuk pernyataan yang pertama adalah palsu. Seterusnya kita tengok pernyataan yang kedua Q, iaitu 99 ialah nombor ganjil. Benar. Memang benar sebab dia tak boleh bagi 2 kan. Jadi benarlah nilai kebenaran itu. Okey, bila kita gabungkan kedua-duanya ni dengan menggunakan perkataan dan, kita akan nilai kebenaran dia akan menghasilkan palsu. Kerana salah satu pernyataan yang tadi itu adalah palsu. Pernyataan P itu palsu. Bila kita gabungkan dengan perkataan dan, dia still akan jadi palsu. Okey. Okay, seterusnya cikgu nak terangkan bila kita gabungkan dengan perkataan atau. Kita lihat kepada contoh E. Okey, di sini dia buat pernyataan P adalah 2 tambah 3 sama dengan 23. Palsu sebab sepatutnya 2 tambah 3 adalah 5. Okey, seterusnya 2 darab 3 sama dengan 23. Masih juga palsu. Kerana 2 darab 3 sepatutnya 6. Bila kita gabungkan kedua-duanya dengan perkataan atau, dia tetap menjadi palsu. Sebab kedua-dua pernyataan tadi adalah palsu. Okey, boleh Okay, seterusnya F, contoh F. Okey. Pernyataan P dia buat 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3. Benar. Okey, benar sebab 5 kuasa 3 tu adalah nombor yang berulang. Dia nombor berulang. Kita darab nombor yang berulang. Okey. Seterusnya Q. Okey. Q
Penyataan dia adalah punca kuasa 2 125 sama dengan 5. Salah. Bukan 5. Tak, palsu. Jadi, bila kita gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan perkataan atau ia akan menghasilkan nilai kebenaran yang benar kerana pernyataan P tadi benar. Dia salah satu benar, dia terus akan jadi benar jika kita guna perkataan atau. Okey? Boleh faham jadi awak kena ingatlah yang jadual tadi bila P dan Q akan menghasilkan apa. P atau Q nilai kebenaran dia apa dia. Kita kena tentukan belakalah, kena ingatlah sikit Okey. Okay, seterusnya cikgu nak awak buat latihan dalam buku teks muka surat 63. Praktiskan diri 3.1C nombor 1 dan nombor 2. Okey, jadi kerja awak kena buat praktiskan diri ni Okey, buat dalam latihan buku Max. Nanti kita akan bincangkan. Contoh ni ada yang cikgu bagi slide tadi. Boleh tengok dalam buku teks juga. Okey, sekian. Terima kasih.